Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita bertemu pada kali ini. Kita tengah membincangkan soalan daripada modul 1, set 1. Kita dah sampai ke nombor 6. So kita akan teruskan sahaja untuk hari ini. Untuk nombor 6, ini adalah tajuk asas nombor, tajuk tingkatan 4. So kita teruskan sahaja. Nyatakan nilai digit 3 dalam asas 10. Yang pertama 321 asas 6. Dia nak dalam asas 10. Untuk yang soalan macam ni, so kamu kena ingat, kalau daripada asas 1 hingga 9, kalau kita nak berubah menjadi asas 10, kita kena pakai satu kaedah, iaitu yang kotak-kotak tu. Saya rasa kamu ingat untuk kotak-kotak lah. Seterusnya, kalau dah dapat asas 10, nak jadi pula kepada asas yang lain, 1 hingga 9 juga. So kita kena buat bahagikan. Dah ada 2 lah. So sekarang ni soalan ni dia daripada asas 6. Daripada asas 6. Kalau kamu tengok sini asas 6. So asas 6 dalam kategori sini lah. Kita nak jadikan dalam asas 10. So kita akan pakai teknik yang pertama, iaitu yang kotak-kotak ni. Tapi dia nak digit 3 sahaja. So kita jawab lah. Untuk soalan yang ni, kita buatlah kotak dia. Simple saja. Tak payah pakai pembaris pun tak ada masalah. Kotak-kotak, kita tengok daripada dia punya asas dia adalah asas 6. So 6 kuasa kosong, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Kalau ada panjang lagi, tambah sajalah. Seterusnya kita isikan saja 321. Untuk soalan ni, dia nak digit 3 saja. Kalau selalu kita kena darab semua setiap satu ni, lepas tu baru kita tambah. Tapi bila dia nak digit 3 sahaja, so kita kira yang sini sahajalah. Tengah-tengah ni akan darab. Kamu kena ingat lah. Sebab dia nak digit 3 sahaja, so kita jawab yang depan ni sajalah. So 6 kuasa 2 dapat 36. 36 darab 3. 36 darab 3. Tekanlah kalkulator. Kita akan dapat 108. Kat sini lah. Yang lain ni perlu tak buat? Tak perlulah. Sebab dia tanya digit 3 ni sahaja. Kalau kamu tengok markah pun 2 sahaja. Maksudnya di sini 1 markah, bawah ni pun 1 markah sahaja. Tak payah susah-susah lah. Tak payah lama sangat kat sini soalan ni. Seterusnya sama untuk soalan bawah. 1835. Kita nak jadi daripada asas 9. 9 pun masih tetap di sini. So 9 kuasa 9 kuasa kosong, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2 dan 9 kuasa 3. Ni kamu buat kotak dululah untuk nak mudahkan nampak. Sama je, ni terbalik pun tak ada masalah. Nombor atas kuasa kat bawah ke, ni terbalik atas bawah pun tak apa, tak ada masalah. Sama je, yang penting kita nak cek nilai. So sekarang ni kita nak cek nilai 3 sahaja. So tak payah cari semua lah. Boleh sahaja nak cari semua, tapi yang kita nak hanya yang kat sini lah. 9 kuasa 1, 9 darab 3 dapat 27. Itu adalah jawapan dia. Pastikan buatlah, try lah. Terusnya B. Boleh pause video ni, try dulu. B pula, ini adalah tambah. Tapi kita tambah dalam asas 8. Kebiasaannya kalau kamu belajar daripada sekolah rendah, kamu akan tambah dalam asas 10. Maksudnya tak ada nombor ni, bawah ni maksudnya asas 10. Biasa yang kita buat selalunya asas 10, tapi ni asas 8. So dia ada special sikit lah. So kita tambah je, letak je lah macam biasa. Ingatlah ini adalah asas 8. Kebiasaannya kita kalau tambah jadi 10, kita akan letak 1 kat sini lah. Itu dulu punya asas 10 lah. Sekarang ni asas 8.
So kita ada macam-macam kaedah. Satu kaedah yang baru jumpa di sekolah baru ni. Okay, di 8. Okay, kita buat dulu. 8 tu adalah nombor terakhir sebelum dia berubah. Jadi maksimum 7 lah. Kan kalau asas 8 maksudnya nombor terbesar dia dalam setiap satu tu hanya 7. Dia tak boleh jejak 8 lah. Cuba fahamkan lah apa yang saya cakap ni. Contoh macam ni 1835. Tak ada nombor 9 pun dalam ni. Ni macam ni 321 asas 6. So tak akan jejak nombor 6. Kat situ lah. Nombor maksimum dia adalah, kalau 8 ni maksud 7 lah. Okay, so 8 ni dah kategori 10. Macam tu lah. Dikategorikan 10. Macam biasa kita tambah tu. Nanti kita letak 1 ke atas ni. So kalau 9 pula dikategorikan 11. So kamu teruskan sajalah. Kalau 10 pula macam 12. Kalau 11 tu macam 13. Okay. Kalau kita dapat 8 saja, kita anggap dia dah 10 lah. Kita dah tulis dia 10. Macam tu lah cara nak mudah ingat. Lepas tu kita tambah sajalah 1. Ikut soalan lah. Kalau asas 9 pula, sini 9 mula. 9 ke 10. Macam tu lah. Okay, selesai sampai sini. 13 tambah lagi 1. Okay, ini adalah rujukan kita. Ini yang kita tengok pertama. Lepas tu yang ni kita gantikan. So 6 tambah 5 11. Kalau kamu tengok dalam kotak sini, ni 11 kat sini. So 11 itu bermaksud di sini adalah 13. Kamu kena tulis 13 sini. So 13 letak 1 sinilah. Okay, 6 tambah 5 11. Ini 11 ni kalau kira asas 10, tapi sebab dia asas 8, so kita ada special, kita tukarkan siap-siap jadi 13. Terusnya 7 tambah 4 11 tambah 1 lagi 12. So 12 berada di yang kat sini. Okay, 12 kita gantikan dengan nombor 14. Kita gantikan saja 14. Kamu letak saja. 5 tambah 3 8 tambah 1 dapat 9. 9, nak tengok dalam ni ada tak 9? Ada 9 kat sini. So kena gantikan dengan nombor 11. Letak sajalah 2 tambah 1 dapat 3. So 3 1 4 3 asas 8. Okay, ni jawapan dia. Okay, ini sajalah jawapannya. Selesai. Yang ni asas 8 ni kita boleh tekan kat kalkulator sebenarnya. Tapi kemungkinan ni mungkin ada markah. So nampak jalan kerja lah. Kemungkinan. Sebab kita tak tahu lagi macam mana format dia. Okay, selesai. Kamu boleh pause dulu. Buat dulu. Try. Cuba dulu. Seterusnya kita pergi ke nombor 7. Terus kita pergi ke soalan nombor 7. Yang ini adalah soalan penakulan tingkatan 4. Kita boleh teruslah. Kamu boleh cuba dulu. Nyatakan songsangan bagi implikasi berikut. So yang kamu belajar selama ni ada beberapa. Kita ada akas, kita ada songsangan. Kalau kita boleh tengok balik nota, yang ni lah. Ada, ini kategori penyataan. Lepas tu ada akas, ada songsangan dan kontra positif. Yang ni kamu kena bezakan lah. Okay, senang je, simple je. Okay, so soalan dia tanya songsangan. So kamu conteng sahaja di songsangan lah. Okay, songsangan kalau tengok sini. Jika asal dia P, dia jadi selain daripada P. Kalau asal dia daripada Q, dia jadi selain daripada Q. Dia menidakkan lah, senang cerita. Dia terbalik lah. Kalau dia lelaki, dia jadi perempuan. Dia songsangan. Dia dah nama songsang. Okay, yang ni so kita namakan dia P. Contohlah, senang nak bagi senang nampak. So ini adalah huruf Q. So kalau kita nak jadi dia songsangan, dia mestilah jika selain daripada apa ni? Selain daripada P tadi, saya tulis balik lah dulu.
bagi nampak daripada 3 tu. Q. Okay, selain daripada P ni. So kalau P ni X lebih besar daripada 10. Okay, lebih besar tapi tak sama dengan 10. Maksudnya kalau kita boleh list nombor dia, dia lebih daripada 10 tapi tak masuk 10. So nombornya adalah 11, 12, 13 dan sebagainya. Itu maksudnya. So kalau kita terbalikkan dia, kita nak tulis macam mana? Jika X, kalau kita terbalik, maksudnya nombor yang kalau kita terbalikkan adalah nombor, kalau kita boleh ambil lah, kalau boleh conteng kat sini. So nombor dia kemungkinan 10, 9, 8 dan sebagainya lah. Dia terbalik daripada yang asal. So kalau kita tulis lebih kecil daripada 10. Tapi kalau kita tulis macam ni, lebih kecil daripada 10 sahaja, salah lah. Sebab ni tak masuk 10. Sebab jawapan kalau terbalik, dia termasuk 10. So kita kena letak tanda bawah ni, yang lebih kecil dan sama dengan 10. Harap kamu boleh faham lah. Kamu tengok dulu betul-betul. X lebih besar daripada 10, maksudnya 11, 12, 13 dan sebagainya. So kalau kita terbalikkan, nombornya adalah 10, 9, 8 lah dan sebagainya. Dia menurun pula. So kalau kita letak, kita terbalikkan ni, lebih besar dia jadi lebih kecil. Tapi kena letak tanda sama, sebab dia termasuk dengan 10 ni. Okey, selesai. Okey, maka kita nak dapat satu markah je pun ni. Okey, maka kita jawab pula yang ni pula. X lebih besar daripada 5. Nombor dia adalah 6, 7, 8, 9 dan sebagainya. Kalau kita terbalikkan, X ni X lebih besar daripada 5. So kita X lebih kecil daripada 5. Perlu tak letak tanda? Sebenarnya perlulah. Kalau kita terbalikkan, daripada 6, 7, 8, 9. So nombornya adalah 5, 4, 3, 2, 1 dan sebagainya. So nombornya termasuk dengan nombor 5. Okay, harap kamu boleh faham ini. Ini untuk soalan A. Jawapannya adalah yang ni lah. Okay, kita ada tanda sama dengan sekali. Sebab sini tak ada tanda. Kalau ni ada tanda sama dengan dan sama tu. So kalau bila terbalik tu tak adalah. Dia macam tu je. Ingatlah ni special sikit. Dia takut kamu pening, kamu ingat-ingat sikit-sikit lah. Okay, terusnya nombor B pula. B ni format lama, tak ada masalah, ni mudah je. Nyatakan pernyataan berikut sama ada benar atau palsu. B. Okay, B kalau kamu nampak kat sini 15 dan. Okay, 15 dan. Bila dan ni, dia mesti dua-dua betul. Dua-dua benar. Bukan betul, dua-dua benar baru dia jadi benar. Okay, 15 dan 31 adalah nombor perdana. Adakah dua-dua ni nombor perdana? 15 boleh tak bagi dengan nombor lain? Boleh kan? 15 boleh bahagi 3, boleh bahagi 5. Okay, so ni dah salah ni. Kat sini lah. Dia palsu lah. Dia dah palsu 1. 31 tak boleh bagi lain kecuali nombor dia dan nombor 1. So dia adalah nombor perdana. Betul, benar lah. Ni nombor benar perdana. Tapi disebabkan dia letak dan, dia automatik dia jadi palsu lah. Okay, jawapan B adalah palsu. Dia mesti dua-dua benar, dua-dua right, dia baru jadi benar. Tu dia special lah. Dia punya soalan untuk dan ni. Dan ni senang ingat. Salah satu je salah, terus salah lah. Sebab dia perkataan dan. Terusnya kita pergi ke C. Tentukan sama ada hujah berikut adalah sah dan mudahsabah. Kita kena selesaikan dulu sama ada dia sah dulu, baru kita cerita munasabah. Ada dua-dua lah. Ini konsep awal dia. So kita kena, ni memang nak kena ingat balik dia punya nota dia. Saya ada nota dia kat sini.
kat sini lah. Okay, ni daripada buku teks kata 4 tahun lepas. Kalau kamu ada lagi baguslah, ataupun kamu boleh search je kat Google. Tak payahlah search, tengok sini je lah. Okay, terusnya dia mesti nak kata sah, mesti tengok ini dululah. Nak katakan dia sah, yang pertama ni pertama dulu, lepas tu baru cerita munasabah yang kedua. So kotak untuk sah kat sini lah, kesahan panggil. Kalau ayat dia kesahan, itu nak menunjukkan sama ada dia sah atau tidak. So kamu kena tengok dia punya bentuk dia, pastikan bentuk dia benar atau tidak benar lah. Dia ada 3 bentuk. Yang ini kemungkinan kamu kena hafal. Ni memang tak ada lah, mana ada rumah keluar macam ni. So kamu kena hafal lah macam mana. Okay, sebab perkataan dia guna semua, so kita dah tahulah dia dalam bentuk 1. Bentuk 2, bentuk 3 dia pakai jika maka. So sekarang ni kita dalam bentuk 1, dan saya harap kamu boleh ingat balik lah yang ni. Tapi saya dah beritahu tadi, sah, untuk mengetahui yang pertama sah, kamu tengok kotak ni sahajalah. Kamu kena hafal lah, senang cerita. Okay, semua nombor ganjil adalah integer. Kita namakan terus kat sini. Semua nombor ganjil adalah integer. Semua A ialah B. So kita kalau bandingkan, so nombor ganjil ni adalah huruf A, integer ni adalah B. Macam tu lah. Alright. So kita tengok depan A, belakangnya B. Seterusnya premis 2 sepatutnya C. C tu maksudnya selain daripada A, B lah. Kalau yang A ni nombor ganjil, B tu integer. So C tu kat sini dia tulis 8. Lain lah daripada A, B kan. Betul. Kat sini betul. Seterusnya adalah integer pula. Integer huruf B. Kalau kamu boleh tengok kat sini, A, B betul. A, B betul. C, B. C, A. Ni dah salah lah ni. Sebenarnya dah salah kat sini. Seterusnya 8. Okay, 8 sama C. Ikut kita namakan lah. Kita namakan huruf nak bagi sama. Ialah satu nombor ganjil. Ganjil tadi huruf A. Kan dia dah terbalik ni. Premis 2 mesti A dulu, kesimpulan baru B. So ni terbalik ni 2 ni. Dia terbalik. So bentuk saja dah salah. Automatik kita nak katakan dia tidak sah. Untuk C kita boleh jawab lah kat situ, tidak sah. Okay, kalau dia tanya alasan sebab apa, tiada dalam bentuk lah, bentuk 1, 2, 3. Tidak ada dalam bentuk 1, 2, 3. Bentuknya tak sama lah. Itu sajalah kalau ditanya. Okay, seterusnya baru kita boleh pergi ke peringkat seterusnya, iaitu munasabah. Harap kamu boleh nampak ni dah conteng penuh ni. Munasabah. Mudah sabar pula. So kita pergi ke nombor 2 kat sini lah. Nombor 2, soalan akan tanya, tadi dah tak sah. So sekarang kita pergi ke munasabah pula. Suatu hujah didaktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Semua benar. Maksudnya premis 1 benar, premis 2 benar, kesimpulan pun benar. Setiap satu tu adalah benar, baru dia jadi kategorikan munasabah. Tapi sebelum tu dia mesti selesaikan lah. Dia mesti sah dulu. Dia mesti kesahan dia tu betul, baru kita diterimalah sebagai munasabah. Sekarang ni dia tidak sah. So bila tidak sah, automatik. Tak payah fikir panjang. Bila dia tidak sah saja, automatik dia tidak munasabah. Okay, ni soalan senang lah ni. Senang-senang pun kena ingat. Bila dia tidak sah je, automatik dia tidak munasabah. Kamu kena ingat lah sikit ringkasan ni, dia punya ni. Okay, kalau dia sah, kamu kena check lah setiap satu ni. Adakah dia benar, adakah dia benar. Kalau semua benar, barulah nama dia munasabah. Dia macam ni nak lawan dalam mahkamah lah. Adakah munasabah kamu punya alasan ni?
Tu setiap satu tu dia kena check lah nak bagi munasabah. Okay, tapi sekarang ni dia memang dah tak sah lah. Okay, bila dia tak sah tu tak payah cerita apa-apa lah, automatik dia tidak munasabah. Alright, selesai situ. Okay, harap kamu boleh buat dulu. Okay, kita terus pergi ke soalan nombor 8. 8 ni adalah soalan insurans tingkatan 5. Baru-baru lagi belajar, harap boleh ingat lagi. Okay, soalan dia tanya, kalau baca ke sini, kadar premium setiap 1000. Okay, ni standard punya soalan, setiap 1000. Nilai muka insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat makmur. Hitungkan premium tahunan yang perlu dibayar oleh setiap pemegang polisi yang berikut. So, soalan ni dia dipecahkan dah, A dengan B. Puan Bernice berumur 32 tahun. 32 tahun dalam kategori yang pertama. Dan bukan perokok. So, dia dalam kategori sinilah. Sama ada RM7.49 atau RM10.25. Okay, yang tu dulu. Jangan pening kepala lah. Kamu baca satu-satu, kamu fahamkan dulu dia punya dengan kotak ni. Biar otak kamu boleh sinkronis dulu. Okay, seterusnya, dia bercadang membeli perlindungan insurans hayat sebanyak RM450,000 untuk tempoh 5 tahun. Okay, so selainkan lah. Mana yang penting, 32 tahun. Bukan perokok. Tempoh masa 5 tahun. Dia punya perlindungan dia sebanyak RM450,000. Dia berada di sini. Seterusnya dia bukan perokok dan dalam tempoh 5 tahun. So kita boleh tahulah dekat RM7.49. Tu je kita boleh tahu dulu. Kali lain kamu kena keluarkan rumus lah. Bagaimana nak cari premium tahunan. Okay, saya tolong kamu. So sinilah dia punya rumus. Tengok je betul-betul premium macam nak kira nilai muka dia. So nilai muka maksudnya berapalah insurans yang dia nak tu, perlindungan dia RM450,000 bahagi dengan berapa setiap dia punya ni, setiap 1000. So kamu kena bahagikan lah, RM450,000 bahagi dengan 1000. Okey, yang ini mana rumus mana datang ni? Okay, darab dengan kadar premium dia. Setiap ni berapa ringgit? Kadar premium tu maksud yang ni lah tadi, RM7.49. So kita jawab saja. Sama dengan, kita jawab lah sama dengan nilai muka dia RM450,000 bahagi dengan 1000. Ini soalan standard. Bahagi 1000 lah. Kamu dah boleh ingat dah ni. Banyak-banyak duit ni, RM450,000 bahagi dengan 1000 dulu. Darab dengan kadar premium yang tadi kita pilih-pilih tadi tu. So dia berada di RM7.49. So kita darab sahaja. Simple gitu je lah. Markah ni mungkin 1 atau 2 markah saja. Okay, bila kita darab, kamu boleh tekan kalkulator, bahagi, darab. Ingat je lah. Sambil-sambil tu. Nilai yang besar ni kena bahagi dengan 1000. Biasa dia memang bagi 1000 lah ni, setiap 1000. So kamu kena bagikan. So automatik kamu akan dapat, tekan kalkulator, akan dapat 3370.50 sen, insyaAllah dapatkan lah yang tu. Okay, so selesai premium. Ni premium lah. Kita nak jawab soalan premium pertama. Mudah je ni. Seterusnya kita pergi ke B. Okay, pastikan kamu faham lah dulu Okay, kita nak ke B. Okay, saya perlukan kotak ni. So saya biar je lah yang nombor A ni. Okay, B pula. Encik Yip berumur 37 tahun. Okay, 37 tahun. Seorang perokok. Dia bercadang sebanyak 120,000. 37 tahun di kotak yang kedua ni. Seperokok pula di sinilah antara RM10.16 dan atau RM12.47.
Lepas tu dia kata dia nak selama 10 tahun. Okay, kat sini lah maksudnya. Okay, kita boleh detect kat situ. So, RM12.47. So, yang lain tu dah tak payah tengok lah. Macam tu je untuk soalan ni. Kamu fahamkan ni dulu. Dia punya harga dia, premium dia sebanyak RM120,000. Seterusnya, menawarkan polisi penyakit kritikal. Okay, penyakit kritikal ni tambahan saja. Sebanyak 45% daripada asas soalan macam tadi yang kita kira, tapi 45%. Harganya kita tak pakai yang RM12. Kita pakai yang baru, iaitu RM3.62. Ni untuk yang ni lah. Ni untuk yang baru. Ni yang kedua. Ni yang pertama tadi. Atas ni yang atas. Yang pertama lah. Oh, salah kat sini. Okay, so kita bezakan lah. Yang ni asas dia. Lepas tu dia ada tambahan penyakit kritikal. Penyakit kritikal RM3.62. Yang asas RM12.47. So kita pegang pada, kita ada rumus baru lah. Kita tambah sahaja kat situ. Kalau ikut dengan rumusnya yang ni. Tapi kita buat lagi sekali untuk kritikal. So nanti kita tambah sahaja. Okay, kita jawab yang ni. So premiumnya sebanyak premium biasa RM120,000. Yang banyak-banyaknya kita letak dulu. Bahagi dengan setiap 1,000 sama, semua sama, bahagi 1,000. Darab dengan kadar premiumnya, iaitu tadilah RM12.47 yang kita dah filter tadilah. Kita darab lah. Kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat RM1,496.40. Okay, tekan kalkulator jangan salah tekan. Okay, ni premium yang utama lah, atau biasa kita kata premium. Okay, terusnya penyakit kritikal tambahan. Untuk penyakit kritikal, biasa kritikal ni dia tambahan ni, dia ada persen, kena bayar lah. Dia tak penuh lah. Kalau penuh kan, siapa nak bayar pula kan. So harga dia mesti sama dengan atas tadi, RM120,000 bahagi dengan 1,000 juga sama. Kadar premium dia berubah. Kadar premiumnya yang barulah, yang ni penyakit kritikal. Dia kata kat sini darab dengan RM3.62. Ini penyakit kritikal, tak kisahlah apa penyakit pun, ada sakit jantung ke. Sebab kalau tengok sini dia perokok kan, kemungkinan lah ada paru ke, adalah dia tambah-tambah penyakit tu, buah pinggang ke apa kan. So kat situlah yang kita tambah RM3.62. Seterusnya, ni tak habis lagi. Kritikal dia ada persen pula, 45% daripada asas muka lah. So darab dengan 45%. Macam tu. Kamu darab saja. Tekanlah kalkulator. Okay, kamu akan dapat dia punya nilai dia sebanyak RM195.48. Lepas tu kita nak buat apa? Ini premium utama. Lepas tu ada penyakit kritikal. So kalau kita nak tahu semua, so kita kena tambah sajalah. Kita tekan jumlah insurans dia lah. Jumlah insurans dia kita tambahlah 1496.40 tambahkan dengan, okey, kita tambahkan saja. Okey, jawapan di sini 1691.88. Okey, kalau salah beritahu. Okey, boleh tengoklah ni. Kalau ulang balik kat sini. So premium asas kita panggil asas lah. Sebab ni premium kritikal nama dia. Asas dia kita darab dengan yang kotak ni, selesai. Terusnya kritikal kita darab dengan kadar premium baru RM3.62. Terpulang pada penyakit. Kalau lagi serius penyakit tu lagi mahal lah.
Lepas tu kita darab dengan berapa persen. Dia akan bagilah persen ni. So darabkan sahaja. InsyaAllah mudah aja ni. Lepas tu kita tambahkan sahajalah. Kalau orang normal dia bayar 1,400 ni contoh. Yang ini pula dia kena bayar 1,691 lah. So dia kena tambah. Okay, selesai tu. Buat jawab lah Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 9. Yang ini tajuk apa ni? Ubahan. Ini tingkatan 5. So kita boleh jawab lah ni. Ini mudah je ni. Ini kebiasaan kalau dulu punya format. Ni dalam kertas 1 sahaja. Kemungkinan besar ini dah masuk kertas 2 lah untuk format baru. So kalau masuk kertas 2, Alhamdulillah boleh tahan lah ni untuk soalan ni. Ada yang boleh senang lah. Yang macam ni bawah ni mungkin mudah lah. Okay, yang atas ni kalau ada keluar yang pelik-pelik macam ni, kamu kena jawab betul-betul lah. Okay, kamu boleh jawab dulu. Cuba dulu sebelum saya terangkan. Kamu kena try lah kalau ingat lagi. Okay, Y. Saya tunjukkan jawapan. So Y berkadar langsung dengan X. Bawah ni dikategorikan berkadar songsang. Ingatlah, atas langsung, bawah ni songsang. Dia per dekat bawah. Asal bawah je songsang. Seterusnya kita nak tukarkan dia jadi sama dengan, baru kita boleh selesaikan. Dan bila kita nak tukar jadi sama dengan, kita akan ada letak pemalar satu. So kita letak K kat situ. Atas ni tulis macam sama lah, X. Bawah ni punca Z. Sampai sini dulu. Lepas tu apa yang kamu kena buat? Kamu kena masukkan lah. Soalan macam ni, kalau kamu boleh tengok kotak ni, fahamkan lah cerita dia. Kadang-kadang dia ke bawah, kadang-kadang dia ke sengit macam ni kan, dia cerita ke bawah. So partner dia yang ni lah, X, Y, Z. 25 dengan S. Ni partner dia. Ni lah 8, 4, 3, 6 ni satu partner. 25 dengan S ni satu partner lain lah. Kadang-kadang soalan boleh tukar je, X, Y, Z pula. So dia terbalik pula, menyengit. So kamu kena tengok soalan tu lah macam mana. Tapi pastikan ada 3-3 lah. 8, 4 dengan 3, 6. So kita kena masukkan. Kenapa kita kena masukkan? Kita kena masukkan yang semua ada. Sebab kita, untuk soalan ubahan ni, kita punya target utama kita adalah kita nak cari K dulu. Ni target kita lah. Kita nak tahu pemalar dia berapa. Bila dah dapat pemalar ni, baru kita boleh buat persamaan dia. Bila dah dapat persamaan, kita bolehlah cari S ni yang tak tahu. Kita akan pilih lah. Daripada banyak-banyak ni, mungkin dia ada 3 atau 4. Ini 2. So 2 partner. 2 pasangan. So kita cari yang penuh. Pertama sekali mesti cari yang penuh lah. So kita masukkan sahaja. Y kita masukkan. Y ni adalah 4. K kita nak cari, letak K. X 8. So kita tak tulis macam ni lah. So kita tulis K darab 8 bahagi dengan punca Z. Z nya 36. Selesaikan. 4 sama dengan 8 darab K dapat 8K. Susun lah, bagi elok-elok sikit. Nampak lah kalau macam ni, apa benda nak nampak lah. 8 darab K dapat 8K. Bawah punca 36. Ni boleh congak je kalau tahu. So kita dapat 6. Kita selesaikan lah. So sekarang ni saya nak K. Macam mana nak buat? Okay, kamu darab silang kita panggil ni kita darab silang lah. Macam biasa je. Ni bahagi, pindah sebelah dia jadi darab. So dapat 24 8K. Okay, macam tu lah cara dia. So dapat 8K sama dengan 24. Kalau tak biasa benda ni, kita boleh ubah Y je terus. 8K letak belah kiri, 24 letak belah kanan, tanpa tukar simbol apa-apa lah. Ataupun kalau kamu yakin lagi,
kamu bahagi seterus lah. Macam ni kan 8K, dia macam 8K belah kanan sama je macam belah kiri. Tapi untuk mudahkan kamu lah, takut kamu salah faham, so kita terbalikkan sahaja macam tu lah. Okay, 8K pindah sebelah. Kalau tak biasa jugalah, dia sebenarnya boleh je kita terbalikkan macam tu sahaja tanpa tukar simbol. Ataupun kalau kamu was-was, kamu pindah lah 8K pindah sebelah jadi negatif 8K, 24 pindah sebelah jadi negatif 24. Okay, so K sama dengan negatif 24 bahagi negatif 8, so dapat 3. Okay, ataupun satu lagi yang saya cakap tadi, kita tukar terus sekali jalan, so dapat 8K, belah kanan tu 24. So selesaikan macam biasa juga, 24 bahagi dengan 8, so kita dapat 3. Sama nampak jawapan dia. Kalau kamu tak biasa yang belah kanan ni, kita boleh tukar je sekali jalan, tanpa tukar simbol. Ataupun kalau kamu tak biasa, kamu pindahlah salah satu. 8K dapat negatif 8, 24 pindah jadi negatif 24. Okay, pilihlah mana-mana. Okay, itu untuk soalan ni, yang A lah. So baru dapat K. Okay, so kat mana kita nak masukkan K tu? Kita kena masukkan balik lah yang kat sini pertama ni tadi. Satu lagi sini, Y sama dengan K dia 3 X per punca Z. Okay, selesai tu. Lepas tu baru kita masukkan X tu 20, Y tu 5, Z tu S. Kita masukkan sajalah. Okay, so contoh sini lah, dah penuh dah ni. X tu 20 punca dengan S. So kita selesaikan. 20 darab 3, 60 punca S. Selaju je. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok balik lah video ni. S darab dengan 5, punca S darab 5 dapat 5 punca S. Darab kan, ni bahagi, pindah sebelah dia jadi darab. Sekarang ni kita nak urup saja. So 5 pindah sebelah dia jadi apa? Ni 5 ni, kalau melekat maksudnya darab, pindah sebelah dia jadi bahagi. 60 bahagi 5 dapat congak lah, takkan tak apa sipih. Kita dapat 12. Itu punca S 12. So kalau kita nak tahu S sahaja, punca pindah sebelah dia jadi kuasa kan. Terbalik je dia punya sifat dia tu. Ni punca, terbalik jadi kuasa. Kalau kuasa dia terbalik dia jadi punca. So 12 kuasa 2 dapat 144. Penuh satu paper ni kan. Okay, boleh tengok balik lah video ni, macam mana saya pindahkan. Yang 5 ni sebab dia melekat. Bila dia melekat maksudnya dia darab. Contenglah sikit kat sini. Ni bahagi, pindah sebelah dia jadi darab. Sebab ni darab, dia pindah dia jadi bahagi. Yang ni punca, dia jadi punca kuasa. Simbolnya tu lah, dia terbalik gitu je. Bila kamu biasa nanti, insya-Allah lah dia mudah je, sekejap je ni. Alright, seterusnya kita pergi ke B pula. Macam ni nak buat B tu. Fahamkan soalan. Hubungan antara GP dan Q diwakili oleh G berkadar P berkadar langsung lah, P kuasa M Q N. So dia kata jika G berubah secara langsung dengan kuasa 2P, berubah secara langsung kuasa 2P, maksudnya P kuasa 2 lah. Dia terbalik je ayat dia tu. Seterusnya secara songsang dengan kuasa 2 dengan kuasa 3Q. Songsang letak di mana? Songsang letak di bawah kan. Kuasa 3Q maksudnya Q3 kuasa 3. Q kuasa 3 terbelit di dalam macam ni kan. Okay, P kuasa 2 bahagi dengan Q kuasa 3. Ni macam mana kita nak tahu M tu berapa, N tu berapa? Ni kita kena ubah lah, jadi sampai jadi yang atas ni. Kita kena ubah yang bawah ni kepada bentuk yang atas ni. Macam mana kita nak ubah tu?
Ni kalau kamu pakar dalam indeks, tak ada masalah lah. Dia pindah-pindah gitu, simple je sebenarnya. Okay, G, so kita pindahkan. P dah betul, P stay lah. Yang kat bawah ni, ni nama dia terbalikkan bawah. Dia Q3. Senang ingat macam ni lah. Kalau ada satu nombor tu, okay, apa, 1 per X kuasa 2. Kalau kita nak naikkan, kita tak nak yang kat bawah ni, so kita naikkan atas. Kita kena jadikan yang bawah ni asal dia positif, kita kena ubah dia, kita terbalikkan lah. Maksudnya dia jadi negatif. Macam ni, kalau positif dia jadi negatif. Nombor tu kita ambil sajalah macam tu saja. 1 kita letaklah kat situ, bergantunglah pada atas ni apa. Bila kita berubah je tempat daripada bawah naik atas atau atas pergi bawah, dia berubah dia punya simbol depan tu sajalah. Sebagai contoh, kalau ada nombor lain X negatif 4, kalau saya tak nak negatif ni, sebab apa? Segerakan jadi X kuasa 4, hilangkan negatif, dia jadi positif, tapi dia berada di bawah. Kenapa letak 1? Sebab 1 lah kalau tak ada apa-apa. Macam tu. Kita tak boleh lah letak kosong macam tu je. Okay, kita kena letak 1, kurang-kurang 1 lah. Macam tu pun nampak 1 per X kuasa 4. Dia berubah je, dia berubah dia punya simbol dia lah. Macam tu saja. So sekarang ni Q3 ni kita nak bawa naik atas, kita tak nak dekat bawah. So Q3 ni positif, pindah naik atas, dia jadi negatif 3. Okay, selesai lah tu, InsyaAllah. So soalan ni nak kena keluarkan lah, dia nak M tu berapa. Jangan tinggal macam tu saja. So M dia sama dengan 2, N dia sama dengan negatif 3. Okay, Alhamdulillah selesai sampai situ. Kamu boleh tengok balik lah. Kalau tak faham, cubalah jawab, InsyaAllah nanti kamu mudah berjaya. Okay, terusnya saya lompat pergi soalan 17. Ini macam cantik soalan ni. Dia bila yang baru-baru ni, ni batang, daun ni, saya rasa kamu ada belajar mendengar rendah sikit lah. Lepas tu dah sambung balik ke tingkatan 4, kita belajar keseluruhan lah. Dipecah-pecahkan. Okay, plot batang dan daun nama dia. Batang dengan daun. Kalau kita ada pokok tu, ni batang, batang. Lepas tu dia ada daun. Macam tu lah. Aku tak pandai lukis ni. Okay, dia ada batang, dia ada daun. Ada batang dulu, panggil ranting kan. Batang, lepas tu daun. Dia keseluruhan lah tu. Daripada konsep pokok lah tu. So 15, daun dia 2. So kita tulis apa? 1, 5, 2. Kita gabungkan saja. Sebab kita nak tahu satu pokok tu. Dia ada batang, dia ada daun. So keseluruhan dia kita tambahkan saja 1, 5, 2. Lepas tu 1, 5, 7. Kita susun sajalah. Dia simple je, susun je. Anggap macam ni batang ke-15 lah. Batang ke-15, daun yang kedua, macam tu lah contoh-contoh. Okay, terusnya 157, 158. Lepas tu 160, 162. Buatlah teruskan. Kena tulis lah ni, baru kita nampak nak buat apa. Sebab kalau dalam tu, kalau kamu tinggalkan macam tu saja, takut-takut kamu tak nampak apa benda ni. Sekali pandang macam tak perasan lah apa benda ni. Cuma diringkaskan, nampak. Daripada panjang-panjang ni diringkaskan, dia jadi macam ni lah. Tapi bila orang nak kembangkan balik tu, dia ada masalah sikit lah. Takut ada masalah. Kalau kamu tak boleh kembangkan macam ni, kamu tak boleh nak jawab lah soalan dia. Okay, soalan pertama dia tanya julat. Julat tu apa julat? Julat sahaja. Yang kita cari ni maksudnya dia, dia dah bagi dah kata kunci kat sini. 15/2 maksudnya 152 cm. Dia dah bagilah.
Kalau dia tak bagi tu maksudnya kamu gabungkan sahaja, itu je. So julat adalah yang besar tolak yang paling kecil. Ingat itu je. Julat nombor yang paling besar tolak yang paling kecil. Dia macam range ni, range kan, berapa jarak jauh dia tu. Range ni kan jarak kan, berapa jauh dia punya perbezaan dia tu, kita nak tahu. Itu nama dia julat. So nombor dia yang paling besar adalah nombor 174. Sebab kita nak tahu julat, kita tolakkan dengan yang paling rendah, 152. Okay, so kamu akan dapat lah kat situ jawapan dia. Okay, sekejap So 174 tolak 152, kita akan dapat 22. 22 apa? Ini dia kata cm, so 22 cm lah. Seterusnya yang kedua, B pula, julat antara kuartil. Yang ni maksudnya kamu kena carilah. Kita dah tahu dah, julat antara kuartil maksudnya kalau kamu dah belajar itu OGIF, kita kena tolakkan kan. Apa yang kita tolak? Kuartil 3 tolakkan dengan kuartil 1. Sukuan yang ketiga kita tolakkan dengan sukuan pertama. Sukuan 3 kalau OGIF kita pakai rumus 3/4 tu kan. Kalau sukuan pertama kita pakai 1/4. Harapnya kamu boleh ingat lah. So untuk soalan yang ni kita pakai ni saja rumus dia, Q3 tolak Q1. Tengah-tengah kita tak pakai lah. Tengah-tengah tu adalah median. So daripada yang ini kamu kena susun. Ni kita dah susun cantik-cantik. So kita kena ni je, buat macam biasalah. Bila dah susun tu kita kena cari ke tengah-tengah berapa. Mula-mula cari tengah dulu. Kalau sepotong je lah, 174, 152, 172. Kita potong partner lah, berpartner. Okay, seterusnya last kali sampai sini 165 dengan 167. Kalau kita potong habislah semua. So last kali tinggal 2. Kadang-kadang last tinggal 1. Kalau 1 itulah jawapan dia. Kalau tinggal 2 maksudnya kamu kena pilih yang tengah-tengah kan. Okay, tengah-tengah. So kat sini adalah Q2 lah kita panggil, ataupun median, Q2. Alright, itu Q2 kita dah dapat pula. Lepas tu kita nak cari Q1 dengan Q3. Okay, daripada Q2 ni pula, kita tengoklah, kita ada belah lah. Maksudnya satu bahagian belah kanan, satu lagi belah kiri. Kalau kita boleh tulis balik lah nak bagi mudah nampak. Sebab kita dah cari Q2 ni. Itulah patutnya saya tulis kat bawah ni kan, barulah orang nampak sikit. Okay, saya tulis balik sekejap. Bagi masa sekejap. Okay, kamu susun memanjang lah, senang nampak. Nak cerita pun senang. Okay, tadi kita dah dapat dah Q2 nya berada di 165 dengan 167 kat sini. Ini adalah Q2. Alright, kita buat tadi balik. Kita belah kan, kita dah belah. So sekarang ni kita tengok yang belah kanan atau belah kiri sajalah. Kita buat macam tadi juga, sama. Kita potong lagi. Kita potong lagi. Ini 17 berapa ni? 174. Okay, kita potong lagi. Sama macam tadi lah. Partner kan. 174, 152. Tadi kita partner depan dengan belakang lah sekali. So sekarang ni kita tengok yang belah kanan sahaja. Baki dia tu. Kalau kita tengok kat situ baki dia, kita potong yang sini lah. So 174 partnernya dengan 167, 172 dengan 169, lepas tu 171 dengan 169. So tengah-tengah lah lagi. Macam tu lah, kita belah. So ini adalah Q3. Belah kiri pula kita potong juga sama, 152 dengan 165.
kita potong je lah partner atas ujung dengan ujung dengan ujung lah. So 158 dengan 160, tengah-tengah dia adalah Q1. Macam tu lah. Mudah je ni sebenarnya. Cuma nombor dia besar kan, panjang lah sikit. Harapnya kamu boleh nampak lah. Yang pertamanya kita potong dulu yang penuh, kita dapatkan Q2. Lepas tu kita belah lah. Satu bahagian belah kanan untuk nak cari Q3, satu lagi bahagian untuk nak cari Q1. Kita buat juga sama benda, potong tengah-tengah. Okay, so kita jawab lah ni. Q3 kira lah. Q3 dia 169 dengan 171. Tengah-tengah dia 170. Okay, ataupun kalau tak reti juga, kamu was-was kan, kadang-kadang was-was. So apa yang kamu kena buat? Kamu tambah dua-dua ni, lepas tu bahagi 2. Kamu tekan lah. Kalau was-was ni kalau was-was. Kalau kamu yakin tak ada masalah. 169 tambah dengan 171 ni. Ni 2 ni. Tekan sama dengan dulu. Pastikan tekan sama dengan dulu lah. Lepas tu bahagi 2 sebab kita nak tahu tengah-tengah dia. So kita akan dapat 170. Kat situ lah. 170. Tapi kalau orang yang yakin 169 dengan 7, tengah-tengah ni adalah 170 lah. Takkan tak tahu. Ini Q2 166. Kalau tak tahu, kalau tak pasti, tekanlah kalkulator. Nak buat macam mana? Lain-lain lah orangnya confident tu. So sini 159 tengah-tengah dia. Kita tolak je lah. Julat kuartil Q3 tolak dengan Q1. So Q3 dia adalah 170 dengan 159. So kamu akan dapat berapa dapat tu? 11 kan? Itulah 11 lah jawapan dia. So lebih rendah 152, 157, 158 dan 160. Kebangkalian, nama pun kebangkalian. So kita letak lah berapa banyak bilangannya. So 4 perkan dengan keseluruhan 3, 6, 9, 10, 11. 3, 6, 9, 12. Okay, 4 per 12 kecil kan. So dapat 1 per 3. Okay, itu adalah jawapan dia. 1 per 3 lah. Okay, ni sebab satu markah. Ni ringkas je lah. Kena ulang balik ni. Lebih rendah daripada 161. So kita ambil yang 4 ni. Itu sahaja. Okay, terusnya nombor 3 ni. 2 orang pula dipilih. Bila 2 orang, maksudnya panjang sikit lah jalan kerja ni. 2 orang dipilih. Hitung kebangkalian bahawa kedua-dua orang itu lebih tinggi daripada 168. Lebih tinggi daripada 168. Dia pilih 2. Maksudnya kalau kita nak buat gambar raja pokok biasa tu, dia pilih 152, 157. Kita pecahkan. Nanti 157, 152, 158 dan sebagainya lah. Ada panjang lah. Ni pun panjang lagi ni. Terlampau panjang. Kalau tak silap saya kira tadi sampai ada 144 nombor. Kalau kita pakai yang kaedah ni lah. Sampai 144. Kalau kamu buat pakai gambar raja pokok biasa ni lah. So kita tak guna yang ni. So kita gunakan yang ikut kategori. Yang umum lah, lebih umum. Yang ni kamu dah belajar masa tingkatan 4. Okay, masuk umum kat sini lah. 2 orang, kita pilih dulu yang pertama. Kita pilih yang subjek pertama lah. So kita pilih dulu yang pertama. Sama ada orang tu dia lebih tinggi. So kita tulis kategori dia tinggi. Satu lagi kategori dia adalah rendah. Tinggi ni yang kita nak cari ni. Yang kita pecahkan tinggi daripada 168. So lebih tinggi daripada 168. Yang berapa banyak yang ada lebih tinggi daripada 168. So 1, 2, 3, 4. Ada 5.
Okay, 5. Ada 5 orang lah. So 5 per 12. Macam tu. Okay, ni tingkatan 4. Harap kamu boleh ingat lagi lah. Dan so bakinya adalah kira manual boleh ataupun tolak lah. 12 tolak 5 dapat 7. Ataupun kamu kira lah yang lebih rendah daripada 168. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama je mana-mana. Okay, selesai tu. Okay, seterusnya kalau kita dah pilih orang pertama tinggi ni, so kita akan pilih lagi kali kedua. Orang pertama tadi kita dah ambil dah. So orang kali kedua tu dia dah tak ada lah. Contoh nama Ali yang kita dah terpilih. Ali ni tinggi. So yang kali kedua Ali dah tak ada. So bilangan keseluruhan tinggal 11 sekarang ni. Ini kamu kena tahulah. Per dengan 11. Tinggi berapa ramai yang tinggal lagi? Dah ambil seorang. So yang tinggal 4. Okay, ini adalah kebangkalian yang barulah. Ni format baru. Inilah dia dah masuk. Ini kalau dulu belajar dalam matematik tambahan saja. Ini matematik tambahan punya subjek ni. Syllabus lah. Dululah. Sekarang ni dah masuk dalam matematik moden. Okay, terusnya tinggi. Kita dah ambil 5 per 12. So rendah dia yang tinggal per 11. Sama. Masih sama lah. Atas bawah sama. Sebab kita dah ambil seorang. So tinggal 11 lah. Rendah dia masih tetap asal lah. Asal berapa yang masih rendah? Ada 3, 6, 7. Masih ada 7. Ni asal dia lah. Ada 7. Tapi per 11. Sebab dah kurang seorang kat sini. Kamu cuba fahamkan lah. Okay, terusnya rendah pula kita pergi kategori kedua. Ni kalau nak kira lah. Ni bawah ni tak payah buat. Tak apa sebenarnya. Kita pecahkan gambar raja pokok tu. Yang manalah tahu kalau soalan keluar dia boleh macam-macam lah. Okay, satu yang rendah 7 per 12. Kita dah ambil rendah. So 7. Kita dah ambil lagi seorang rendah. So yang tinggal 6 per 11. Dah kurang seorang. Rendah pun kurang seorang. So 6 per 11. So bakinya adalah 5 per 11. Okay, so total semua mesti bawah ni lah sama. Macam ni dapat 4. So bakinya 11 tolak 4 dapat 7. Ni dah tolak 1. Tinggal rendah 6. So 11 tolak 6 tinggal 5. Okay, sekarang ni kita nak cari, kita nak buat kedua-dua orang itu lebih tinggi. Kat sini lah kedua-dua. Maksudnya T dengan T lah yang kita nak buat. Kalau kamu ingat, kalau ada dua ni maksudnya kamu kena darab sahajalah. Kalau darab je. Kita ambil yang nombornya 5 per 12. Kita akan darabkan dengan 4 per 11. Kamu akan dapat, tekanlah kalkulator, 5 per 33 lepas dikecilkan. Soalannya boleh macam-macam lah. Macam ni soalan dia tanya tinggi dengan tinggi lah. Dia boleh tanya nyatakan kebangkalian kalau kedua-dua tu rendah. So ambil yang bawah ni lah. Macam tu. Kalau dia tanya kebangkalian nak cari seorang tinggi, seorang rendah. So kita ambil TR dengan satu lagi RT. Nanti kita tambahkan. Ada macam-macam lah. Bila kalau kamu keluarkan macam ni, apa-apa soalan keluar pun kamu boleh jawab lah. Cuma nak kena faham soalan ni lah. Ni kalau dah jadikan kebat ni ada pening sikit lah. Okay, selesai tu. Sampai situ. Ni pun maka 2 je. Nampak susah lah. Mula-mula belajar memang nampak susah. Tapi bila kamu dah biasa nanti, InsyaAllah dia mudah je. Okay, selesai tu. Bina plot kotak. Plot kotak. Mana pula ni? Okay, plot kotak. Nak buat kotak ni. Ini kalau ingat lagi bagus lah. Risau dah tak ingat je ni. Okay. So, kita kena bina dia punya plot kotak dia. Macam nak buat ni, tengok ni. Kita kena buat kotak ni. Belah kiri nilai minimum. Macam ni contoh. Ni dalam buku teks. Minimum dia 35. Sekarang ni minimum kita nombor berapa? 152. So kita mulakan lah belah kiri ni dengan 152. Macam tu. Okay, terusnya Q1 ni kuartil 1. Kuartil 1 tadi kita dah cari tadi dah.
Berapa kuartil 1 tadi? 159. So nanti kita buatlah sini satu line 159. Seterusnya kita tarik sampai jumpa M. Nanti kita gariskan median. Median tu kita tarik lah, kita letak kat mana. Dan sampailah Q3 kat situ. Q3 ketiga tadi 170. Dan tarik lagi nilai maksimum dia. Nilai maksimum dia adalah 174. So kita cuba buat lah. Cakap kan tak faham je kan. Okay, Allah. Okay, kita dah tarik je 152 minimum dengan maksimum dia 174. So berapa kau nak pakai dia punya skala dia ni? Kamu tarik lah 152 atau 74. Jangan yang susah lah. Nak senang sebenarnya 2 je ni. Ni 2, so pakai CP2. Ini soalan 540. Mungkin lah soalan ni nomornya besar. Jauh kan nampak 35 nak sampai 75 ni ada 40 gap dia ni. Kalau kau pakai 2 berapa banyak nak letak. Sekarang ni kalau kita tengok gap sini 152 dengan 174. Kita punya perbezaan dia tak banyak lah 22. 22 ni kalau kita buat 2 ada 11 lah. 11 kotak sahaja. Okay, so kita letaklah sini 154, 156. Ikut skala. Okay, kena buat lah. Sebuat ni kau kena buat jugalah 164. 166, 168, 170. Allah. Okay, potonglah padam sikit lah. Tak muat lah. Okay, 170. Lepas tu 172. Dan last sekali 174. Okay, nak kena buat lah. Kena tarik juga macam mana pun. So kita tarik saja. Minimum dia kita line kan, kita titikkan. Sama kita pakai yang sama. Kita tarik sajalah sampai Q1. Q1 tadi 159 di sini kita tariklah ni. Kat sini. Ni Q1. Kalau nak conteng dululah sikit. Ni Q1. Median ni mana median? Median berapa tadi? Check balik. Median berapa tadi? Median 166. 166. Kat sini. Median. Ataupun Q2. Seterusnya Q3 170. Salah macam ni. Apa yang aku salah kira ni? Okay, insyaAllah betul lah tu. Dia punya ingat sikit lah. Dia punya median dia tu 166. Okay, 170 ni adalah Q3. Okay, kita tarik je lah. Q1 dengan Q3 kita kena buat kotak kan lah. Kita nak buat lilin ni. Macam lilin lah. Plot kotak. Maksimum dia 174 kat sini. So, kita tarik saja. Selesai lah. Okay, macam lilin. Tapi dia nama dia plot kotak. Okay, terus median lah. Lupa median kat sini. So, kita kena tarik lah. Median dia kat mana? Kat situ. Okay, selesai. Okay, Alhamdulillah. Selesai kat sini. Ini selesai tu jawapan untuk soalan. Sampai soalan nombor 17. Lubang-lubang sikit. So, lompat-lompat je. So, itu insyaAllah lain kali. Tebuk lah mana yang mudah nak cerita kan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah lain kali.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.